Maharaja Pedang Tertinggi, Bab 35 Meridian Kelas Rohani. Ki yang dihasilkan selepas 2 jam atau lebih penanaman sudah lebih daripada ki kesemuanya bersama-sama sejak 10 hari lalu. Sungguh hebat kitab pencari pedang Taixuan. Ia sememangnya formula seni mempertahankan diri peringkat puncak alam manusia. Ia sememangnya menakjubkan. Perasaan kekuatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini mengalir melalui tubuh Ding Hao. Benih Ki hampir mencapai pemenuhan. Selepas ini, saya harus mengenakan meridian pertama seni mempertahankan diri. Meridian pertama tangan yin kecil. Hanya dengan membuka meridian dan apertur dia boleh benar-benar memasuki jalan seni mempertahankan diri. Jika tidak kira betapa kuatnya teknik pedang seseorang. Tanpa menggunakan ki, ia hanyalah satu kemahiran dan tidak mempunyai sebarang kekuatan. Sebelum menjadi kuasa besar, dia tidak akan dapat menembusi kulit mereka dengan stroke, apalagi membunuhnya. Meridian pertama yin kecil tangan bermula daripada dantian. Tahap pertama kaedah penanaman dalam kitab suci mencari pedang Taixuan termasuk meridian ini dan kedudukan 9 apertur utamanya. Sun Fei dengan berhati-hati memimpin ki dari benih kinya ke meridian. Gumpalan ki lembut dengan cepat menemui meridian dan berjaya masuk. Secara umumnya, size dan kekerasan laluan meridian seseorang menentukan potensi seseorang dalam seni mempertahankan diri. Ding Hao dinilai mempunyai meridian kelas kedua lebih awal. Kelas ini dianggap sederhana, ia tidak lebar. Dan oleh itu, apabila Ki mula-mula memasuki meridian, Sun Fei merasakan seolah-olah terdapat sekatan dan kembung. Oh, mungkinkah meridian saya sekecil ini? Ding Hao mengerutkan dahinya, berasa sedikit marah. Dia berpikir sejenak dan tidak berhenti. Sebaliknya, dia mempercepatkan kadar dan kekuatan charge. Bagi orang biasa, meridian tidak licin secara semula jadi. Disebabkan oleh pelbagai sebab, beberapa sekatan akan muncul di kemudian hari. Mereka sama seperti pelbagai saluran sungai terbiar dengan mendapan yang terkumpul. Seseorang perlu menolak mendap ini untuk memastikan sungai mengalir dengan lancar. Oleh itu, pengecasan ki ke dalam meridian adalah satu proses membersihkan sedimen. Ki hanya boleh mengalir secara normal sebaik sahaja sekatan di meridian dibersihkan. Kemudian, ki akan mengalir ke seluruh badan untuk memberikan kekuatan kepada badan. Selepas dia meningkatkan caski dalam kedua-dua kelajuan dan kuasa, Ding Hao terkejut apabila mendapati bahwa kesakitan akibat koyakan meridiannya tidak berlaku. Meridian pertama Hands Minor Yin masih terasa tersekat dan kembung namun, ia agak selesa. Oh, apa yang sedang berlaku? Kedua-dua formula melukis ki dan kitab suci mencari pedang Taixuan telah menyebut dengan serius bahwa mengecas meridian secara paksa mungkin menyebabkan koyak dan kerusakan padanya. Sakitnya seperti digigit puluhan dan ribuan semut dan seorang lebih rela mati sebelum sakit. Tetapi ini tidak berlaku kepada Ding Hao. Oleh itu, dia berasa agak ganjil. Walaupun saya masih belum tiba di alam penglihatan dalaman, tetapi saya pasti bahwa kitab suci pencari pedang Taixuan adalah betul. Satu-satunya penjelasan ialah meridian saya berbeza daripada yang lain. Ada sesuatu yang ganjil tentang mereka. Kemungkinan besar ia ada kaitan dengan cecair putih dalam pertemuan aneh yang saya alami di dalam gua tebing sampah. Mempunyai jiwa dua nyawa membolehkan Ding Hao merasionalkan dengan tenang. Kemudian, dia mencoba sekali lagi. Dia terus mengeluarkan ki yang lebih kuat daripada benih kinya dan meningkatkan kekuatan casnya melalui meridiannya. Proses ini agak berbahaya dan Ding Hao sangat berhati-hati. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan merosakkan meridiannya, dia mungkin membahayakan dirinya sendiri dan merosakkan potensinya. Itu akan lebih mendatangkan mudarat kepadanya daripada kebaikan. Walau bagaimanapun, apa yang menggembirakan Ding Hao ialah walaupun dia meningkatkan caski kepada meridiannya sebanyak 2 kali ganda, meridian pertama tangan yin kecil berasa selesa. Tidak ada sedikit pun kesakitan, dan rasa kembung sebelum ini beransur hilang. Hampir dalam seketika, meridian pertama tangan yin kecilnya bertambah 2 kali ganda. Meridian kelihatan telah menebal. Ding Hao memimpin kinya keluar dari laluan meridian. Kemudian, pada saat berikutnya, size meridian pertama tangan yin kecilnya kembali kepada keadaan asalnya. Wahaha, jadi inilah sebabnya. Saya paham sekarang. Hahaha. Jadi meridian saya sangat fleksibel.
Ia seperti musim bunga yang sangat melenting haha. Walaupun size asalnya sederhana, jumlah ki yang boleh disimpan dan dilepaskan adalah beberapa kali ganda daripada size-nya. Ding Hao tidak dapat menahan ketawa dengan kuat. Fleksibilitas sedemikian sangat jarang berlaku. Ia adalah meridian kelas rohani. Dia telah meneka dengan tepat tadi. Penatua berjubah perak dari mazhab luar yang telah menguji meridiannya telah salah sepenuhnya. Ding Hao pun sudah tahu mengapa penatua berjubah perak itu tersilap dalam ujian itu. Apabila penatua itu mendapati laluan meridiannya nipis, dia tidak berani mengecasnya dengan ki beberapa kali lebih kuat untuk menguji fleksibilitas meridiannya. Ini karena dia telah diuji untuk mempunyai kelas rohani dan bakat harta yang jarang berlaku sebelum ini. Jika penatua itu telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dan merosakkan laluan meridian Ding Hao, dia akan didakwa telah memusnahkan bakat yang baru muncul dari kelas rohani. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dimiliki oleh seorang penatua berjubah perak mazhab luar. Oleh itu, penatua berjubah perak itu secara semula jadi tidak tahu bahwa walaupun meridian Ding Hao nipis, mereka sangat fleksibel sehingga boleh dianggap berada dalam kelas rohani. Oleh itu, dia hanya boleh menganggap dia mempunyai meridian kelas kedua. Sebenarnya, sangkaan Ding Hao betul sekali. Penatua berjubah perak mazhab luar yang bertanggung jawab dalam ujian itu telah mengujinya beberapa kali dan kelihatan bingung karena itu. Selepas memahami perkara ini, Ding Hao tiba-tiba berasa gembira. Harta fisikal kelas rohani, meridian kelas rohani. Jika berita bahwa ada seseorang yang berbakat baik dalam kelas rohani dan badan tersebar, ia akan mengejutkan seluruh sekte yang mencari ilmu pedang. Jika pengakap dari Akademi Tranquility tahu bahwa dia telah terlepas seorang jenius dengan dua bakat kelas spiritual, dia mungkin mahu membunuh dirinya sendiri. Kebolehan sedemikian akan membuatkan mana-mana mazhab di Snow Province melakukan apa saja untuk mengambil dia sebagai murid mereka. Ding Hao duduk di tempatnya dan ketawa sendirian untuk seketika. Selepas beberapa lama, dia akhirnya tenang dari keterujaannya dan kemudian terus bercucuk tanam. Selepas memastikan kelas meridiannya, dia tidak perlu berhati-hati lagi. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan paling berkuasa dalam benih ki-nya pada masa ini dan mengecas meridian pertama seni mempertahankan diri, meridian yin kecil tangan. Sesungguhnya, selepas kembung awal, ki mengalir lebih cepat dan lebih cepat melalui laluan meridiannya. Ia mengalir lebih lancar dan lancar. Dalam sekelip mata, Ding Hao telah membuka kira-kira 10% meridian pertama yin kecil tangan. Selepas itu, intipati perkara itu tiba. Menurut Taixuan Sword Seeking Scripture, dalam 10% pertama meridian pertama tangan yin kecil, adalah apertur yang sangat penting. Ia dianggap apertur pertama di antara 100 dalam tubuh manusia dan dinamakan Holy Spring. Ia seperti pintu keluli yang besar, menghalang laluan meridian. Bagi artis mempertahankan diri, mengecas buka apertur Holy Spring bermakna melonjak dalam kelas kekuatan. Tambahan pula, hanya dengan mengecasnya terbuka, seseorang akan dapat meneruskan pengecasan laluan dan apertur meridian pertama tangan yin kecil. Maharaja Pedang Tertinggi, Bab 36 Kemajuan Penanaman 3 Rakan Sebilik. Apertur Holy Spring adalah penghalang jalan pertama yang ditemui oleh setiap penanam pemula. Ding Hao juga merasakan bahwa apabila ki dibawa ke tempat ini, ia seperti sungai yang deras yang merempuh empangan. Sungai itu dihentikan oleh empangan. Ding Hao dengan cepat mengingati kembali teknik mengecas dan mengosongkan bukaan Holy Spring yang disenaraikan dalam Taixuan Sword Seeking Scripture. Ekspresinya cepat menjadi serius. Dia telah mengaktifkan ki mengikut teknik itu, mengubahnya menjadi sulur dan mengarahkannya dengan berhati-hati di sekitar empangan. Ding Hao merasakan bahwa sekatan di sini adalah seperti planet bulat, yang besar. Ki bertukar menjadi beribu-ribu gumpalan di bawah kawalannya, dengan berhati-hati mengelilingi planet ini. Kemudian, planet ini mulai hancur perlahan-lahan, bahagian demi bahagian, cair sedikit demi sedikit. Ini adalah proses yang sangat perlahan. Masa berlalu dengan pantas. Dalam sekelip mata, bulan perak terbenam dan matahari terbit. Cahaya yang terpancar melalui tingkap sudah bertukar daripada cahaya bulan perak yang jernih kepada cahaya matahari keemasan. Matahari memancar hangat di wajah Ding Hao, menjadikannya kelihatan seperti patung yang elegan dan kacak.
Kemalangan tiba-tiba. Ding Hao merasakan pikirannya seakan-akan pintu besar terbuka untuknya. Pada saat seterusnya, bahagian terakhir apertur Holy Spring yang tersumbat yang terletak di tempat ke-10% meridian pertama tangan Yin kecil telah diperhalusi oleh Ding Hao. Keseluruhan apertur akhirnya dinyasekat. Qi bersorak gembira, seperti naga rohani yang memasuki laut. Ia menjunam ke dalam apertur. Bas, bas, bas. Ding Hao juga merasakan bahwa dia boleh mendengar drone yang disebabkan oleh apertur Holy Spring yang bergetar. Qi secara otomatis membentuk laluan peredaran sistemik dalam apertur bulat dan beredar dengan cepat. Ia menjadi lebih kuat setiap kali bulatan selesai. Esensial Qi yang pada asalnya berwarna perak samar secara beransur-ansur berubah menjadi putih keperakan jernih, terang dan licin seperti ais dan salji. Ding Hao membuka matanya dan membuka tapak tangannya. Dengan sekali fikir, bola cahaya putih perak samar muncul di tapak tangannya, berkelip-kelip sedikit. Pada masa yang sama, hembusan udara sejuk merebak dari tengah telinga dan tapak tangan Ding Hao ke seluruh badannya. Semasa Ding Hao mempercepatkan pemanduan Qi di bukaan Holy Spring, lapisan frost perak muncul di tapak tangannya dalam sekelip mata. Pergelangan tangan dan lengannya memantulkan lingkaran cahaya berwarna-warni di bawah cahaya matahari. Jadi harta kelas rohani aneh badan saya adalah mutasi sifat air. Iya, adalah hartanah udara ais dan salji semula jadi. Ding Hao menerima pencerahan. Bagi artis bela diri baru, Taixuan Sword Seeking Scripture adalah cemerlang karena kaedah penanaman kemahiran sihirnya tidak dipisahkan kepada sifat. Orang yang mempunyai sifat fisikal yang berbeza akan menerima Qi sifat yang berbeza selepas memupuk dalam kaedahnya. Ini adalah kaedah penanaman pemula yang paling sempurna untuk kemahiran sihir. Ia 10 dan beribu kali lebih kuat daripada formula Qi lukisan. Lebih-lebih lagi, hanya menguasai sekte alam manusia yang akan memiliki kaedah sedemikian. Itulah sebabnya untuk menjadi kuasa sebenar di dunia ini, seseorang itu perlu menyertai sebuah mazhab. Tidak ada masa depan untuk pertapa penyangak. Jadi ia adalah Qi ais dan salji. Haha. Ini adalah harta yang sempurna. Ding Hao sangat berpuas hati dengan harta Qi-nya. Dengan berpikir, cahaya perak di tapak tangannya perlahan-lahan hilang. Lapisan ais di tapak tangannya juga perlahan-lahan berundur di bawah kulitnya. Dia berdiri dan meregang dengan selesa, sebagai isyarat untuk menamatkan sesi penanaman sepanjang malam. Walaupun dia tidak tidur sepanjang malam, Ding Hao berasa segar. Dia bukan sahaja tidak berasa letih. Dia berasa selesa dan bertenaga. Seluruh badannya dipenuhi dengan kekuatan. Selepas membuka apertur Holy Spring, ini bermakna kekuatan Ding Hao telah memasuki alam murid marsial secara rasmi. Dia akhirnya menjadi murid marsial 1 bukaan. Selepas memasuki alam murid marsial, potensi tubuh fisikal seseorang akan dilepaskan tanpa henti. Kekuatan Ding Hao telah meningkat kepada hampir 1.500 gram. Kekuatan otot dan tulangnya melonjak ke tahap yang baru. Jika dia mendengar dengan teliti, dia boleh mendengar segala yang berlaku di sekelilingnya dalam radius 10 meter. Ini dianggap benar-benar melangkah ke jalan seni mempertahankan diri. Laluan yang lebih luas dan latihan lanjut sedang menanti Ding Hao pada masa hadapan. Terjadi kemalangan. Ding Hao menolak pintu batu bilik itu, dan tompokan cahaya matahari yang terang dan hangat mengalir masuk. Ding Hao berdiri di hadapan pintu, membiarkan cahaya matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Dia tidak pernah berasa tenang seperti sekarang. Kebetulan pada masa yang sama, dia terdengar bunyi lain. Ding Hao melihat Zhang Fan turut menolak pintunya di seberang halaman. Walau bagaimanapun, pemuda memburu itu tidak kelihatan sangat baik. Abang kanan Ding, Zhang Fan menyambutnya. Tetapi jelas sekali Zhang Fan memaksa dirinya untuk kelihatan bertenaga. Ding Hao tersenyum kecil dan mengangguk. Dia bertanya, "Kamu tidak kelihatan baik. Adakah kamu terlalu letih bercucuk tanam?" "Tidak. Saya hanya menanam kitab pencari pedang Taixuan untuk 1 malam. Tetapi kesannya tidak begitu baik. Saya tidak mempunyai rasa Qi. Lebih-lebih lagi benih Qi." Mengeluh. Zhang Fan berkata. Dia mengeluh lagi. Kelihatan tidak berpuas hati. Pemuda memburu itu ternyata tidak berpuas hati dengan bakatnya. Namun, dia tidak berputus asa. Dia tahu masa sebegitu akan tiba selepas lulus peperiksaan masuk mazhab.
Dia hanya boleh berharap untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk mengimbangi kekurangan bakatnya. Oh betul. Saudara Kananding, bagaimana perkembangan penanaman Anda? Zhang Fan dengan cepat berasa gembira dan bertanya sambil tersenyum. Ding Hao belum sempat menjawab apabila mereka mendengar bunyi langgar lain. Pintu bilik di seberang mahkamah terbuka. Wang Xiaoqi berjalan keluar dengan wajah gembira. Dia terkejut apabila melihat mereka berdua di halaman rumah, tetapi mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Hai, Abang Kananding. Persembahan menakjubkan Ding Hao di arena petang semalam telah benar-benar menyekat perangai pemuda yang sombong itu. Wang Xiaoqi tidak berani berkelakuan kurang ajar di hadapan Ding Hao. Ding Hao tersenyum dan mengangguk. Mereka semua adalah rekan perantis di Akademi Timur Baju Hijau, dan tinggal di halaman yang sama. Selagi Wang Xiaoqi boleh mengubah sikap sombong dan angkuhnya, Ding Hao tidak mau bertengkar sepenuhnya dengannya. Ding Hao memandang wajah gembira Wang Xiaoqi dan mengusiknya. Nampaknya adik Zong telah mendapat banyak semasa penanaman malam tadi. Haha, saya tak boleh bermegah depan Abang Kananding. Saya bercucuk tanam dengan bersungguh-sungguh sepanjang malam dan akhirnya memperhalusi benih Qi. Saya boleh mengecas meridian saya dalam beberapa hari. Lagipun, dia hanya seorang remaja 13 tahun. Apabila dia bercakap tentang kejadian yang dia sangat gembira, Wang Xiaoqi tidak dapat menahan diri daripada kelihatan sombong. Walau bagaimanapun, dia nampaknya benar-benar kagum dengan Ding Hao dan menunjukkan banyak pengekangan, bercakap dalam nada hormat. Apabila dia mendengar ini, pandangan muram terpancar di wajah Zhang Fan. Mereka berdua adalah murid baru mazhab itu dan Wang Xiaoqi telah berjaya memperhalusi benih Qi-nya dalam satu malam. Namun, dia langsung tidak mengembangkan rasa Qi. Sebagai perbandingan, perbezaan antara mereka adalah seperti langit dan bumi. Dia tidak dapat mengelak daripada merasakan gelombang kemurungan yang sukar di bendungnya. Ding Hao tersenyum kecil. Sebenarnya, ada teori yang mendalam di sebalik ini. Wang Xiaoqi telah memupuk kemahiran sihir lain sebelum menyertai sekte itu. Dia sudah mempunyai asas Qi. Tambahan pula, dia sudah hampir memurnikan benih Qi sebelum ini. Di atas asas ini, selepas satu malam memupuk kitab suci mencari pedang Taixuan, yang merupakan kaedah penanaman peringkat tinggi, dia akhirnya mengaktifkan benih Qi-nya. Kemajuan ini hanya boleh dianggap sederhana dan bukan sesuatu yang mengejutkan. Bab 37. Cabaran halaman selatan berjubah ungu. Satu-satunya masalah ialah, pemuda ini agak sia-sia dan membentangkan kebenaran untuk memenangi kekaguman. Pada dasarnya, dia tidak matang. Apa yang kamu dapat, Abang Senior Ding? Wang Xiaoqi masih mau bersaing dengan Ding Hao. Hanya beberapa perhiasan, kata Ding Hao sambil tersenyum. Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia telah membuka semula bukaan mata air ajaib dan memasuki alam bukaan satu, supaya Wang Xiaoqi akan belajar sedikit kerendahan hati. Namun, dia menutup mulutnya demi Zhang Fan. Senyuman Wang Xiaoqi melebar. Selepas bertukar-tukar beberapa perkataan, dia teruja untuk menunjuk-nunjuk kepada murid lain yang dikenalinya. Abang Zhang, jangan risau. Selagi Anda mempunyai asas yang mendalam, hakikat bahwa Anda telah dimasukkan ke dalam sekte yang mencari ilmu pedang menunjukkan bahwa mereka mengagumi kemahiran Anda. Coba pikirkan, Anda mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang lain untuk mendapatkan tempat dalam mazhab ini. Jika Anda bekerja keras, apa-apa boleh berlaku. Banyak ahli silat terkenal hanya berkembang pada usia yang lebih tua. Ingat, jangan bersaing dengan sesiapa kecuali diri sendiri, kata Ding Hao meyakinkan. Melihat Zhang Fan kelihatan kalah. Kata-kata daripada idola pemburu muda ini serta-merta membangkitkan semangatnya. Saya paham. Abang Senior Ding, jangan risau. Saya tidak akan berputus asa. Zhang Fan mengepalkan penumbuknya dan berkata dengan yakin. Ding Hao menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Jangan terlalu risau. Dan mari kita bersarapan. Sekte yang mencari ilmu pedang benar-benar merupakan kuasa yang hebat di Snow Province. Tanpa berbelanja untuk menyediakan penginapan percuma dan merangkumi semua untuk murid-muridnya. Ini mungkin salah satu sebab mengapa begitu ramai orang ingin menyertai mazhab itu. Murid-murid dalam senarai menunggu telah disediakan dengan makanan di 5 halaman utara, selatan, timur, barat, dan tengah yang berasingan. Oleh itu,
tempat tinggal mereka dan gelanggang latihan turut diasingkan. Itulah sebabnya Ding Hao dan Zhang Fan terkejut melihat sedozen murid halaman selatan berjubah ungu menghalang pintu masuk halaman timur berjubah hijau. Mereka dikelilingi oleh hampir 100 orang murid halaman timur, yang kelihatan sedang bertengkar tentang sesuatu. Beberapa daripada mereka telah dipukul dan berlumuran darah sehingga mereka terpaksa dibawa pergi oleh orang lain, dan mereka sangat marah. Abang Kananding ada di sini. Seru seseorang dengan teruja apabila mereka melihatnya dari jauh. Orang lain juga memandang dengan gembira. Baguslah, semua orang beri jalan. Haha, Abang Senior Ding pastinya cukup kuat untuk memberi pengajaran kepada orang bodoh di halaman selatan ini. Abang Kananding, kamu perlu membalas dendam kepada kami. Hahaha, kamu yang tiada siapa di halaman selatan. Jangan lari dari murid tertinggi kami, Ding Hao. Orang ramai kecoh dan dengan gembira mengelilingi Ding Hao, mengoceh seolah-olah dia adalah penyelamat mereka. Ding Hao dapat mengetahui dengan cepat apa yang telah berlaku. Sebelum kejohanan halaman secara rasmi bermula, pergaduhan telah pun tercetus. Sejam yang lalu, 10 murid halaman selatan berjubah ungu telah memecah masuk ke kawasan timur, menghalang pintu masuk ke Dewan Makan, dan mengumumkan mereka akan mencabar pakar halaman timur. Sikap mereka sangat biadab, dan mereka telah pun mencederakan beberapa orang murid halaman timur. Murid-murid halaman selatan ini benar-benar kuat. Walaupun terdapat ramai orang halaman timur yang hadir, tiada seorang pun daripada 10 teratas berada di sini. Ramai yang lain telah mencoba dan telah dikalahkan. Wang Xiaoqi, yang telah membentuk benih Qi, juga berwarna hitam dan biru. Nampaknya dia baru saja dipukul. Ding Hao mengerutkan dahinya, dan sebelum dia sempat berkata apa-apa, murid halaman selatan berjubah ungu itu sudah bergurau. Hahaha, sedihnya tiada siapa yang dapat menahan satu gerakan dari abang senior kita. Saya rasa kabar angin itu benar bahwa halaman timur berjubah hijau itu benar-benar timbunan sampah dan paling rendah di antara 5 halaman. Adakah Anda pikir Anda boleh berjaya dalam kejohanan halaman? Saya cadangkan awak selamatkan mazhab kami daripada rasa malu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kamu semua lulus ujian. Kamu semua sangat lemah. Ia mengecewakan. Oh betul. Di mana murid nomor 1 itu? Ding Hao. Keluar dari sini supaya saya boleh minta dia memohon belas kasihan dengan satu langkah murid berjubah ungu berdiri di hadapan pintu masuk Dewan Makan. Memandang rendah Ding Hao dan yang lain dengan senyuman dingin dan memuntahkan penghinaan. Mereka serta-merta membuat marah semua murid timur. Mereka semua merenung Ding Hao, berharap pilihan utama untuk kejohanan halaman ini akan melangkah keluar dan membuat pendirian. Ding Hao berkerut dahi. Alamak, orang-orang ini benar-benar memintanya. Awak tak rasa sesiapa boleh ambil satu langkah dari awak. Biar saya lihat berapa banyak pergerakan yang Anda semua 10 boleh ambil daripada saya. Turun sini. Ding Hao bukan seorang yang ganas, tetapi meraung marah pada masa ini. Tanpa sepatah kata lagi, dia melompat ke langit seperti burung dan menembak ke arah murid halaman selatan berjubah ungu. 1 lawan 10. Awak gila, jangan coba mengacau saya. Nan Gongzheng, seorang lelaki muda yang langsing dan seperti singa, berambut perang panjang dan mata kucing, marah dengan kelakuan Ding Hao dan menghayunkan tapak tangannya. Satu kuasa yang kelihatan ditembak melalui udara. Semua orang serta-merta berasa tercungap-cungap apabila kuasa ini berlalu. Nan Gongzhen ketawa dingin. Dia mahu menamatkan keangkuhan Ding Hao dengan satu serangan. Murid berjubah tel terkejut. Ding Hao berada di langit, manakala Nan Gongzhen ditanam di atas tanah dan boleh menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam pertarungan ini, yang terakhir mempunyai kelebihan. Maharaja Pedang Tertinggi. Bab 38. Paparan kuasa yang hebat. Namun, kamulah yang akan tersesat. Ding Hao tidak mengelak serangan itu dan turut menghayunkan tapak tangannya. Pada awal subuh, skor perak yang samar melintas. Udara serta-merta sejuk, seolah-olah ia mati musim sejuk, dan semua orang menggigil. Kekuatan Nan Gongzhen serta-merta dileraikan oleh kesejukan. Bang! Dengan bunyi yang membosankan, tapak tangan Ding Hao dan Nan Gongzhen terhempas bersama-sama. Satu kuasa menyapu keluar ke semua arah. Sedikit frost samar mengalir keluar dari tangan Nan Gongzhen. Pure Dark Ki belum sempat dia menghabiskan bicara.
Wajah Namong Zeng pucat, dan dia tercampak dari tangga seperti layang-layang yang patah. Pada masa yang sama, Ding Hao mendarat dengan kukuh di tangga. Abang kanan Namong jerit murid berjubah ungu yang lain. Namong Zeng bukanlah murid teratas dalam senarai menunggu di halaman selatan, tetapi dia pasti mempunyai kedudukan tinggi. Tiada siapa menjangkakan pemuda berjubah biru muda ini akan mengalahkannya dengan satu langkah. Ini adalah luar biasa kepada murid berjubah ungu yang lain. Hebat, kerja bagus. Abang senior Ding Hao. Kau tak terkalahkan. Abang kanan Ding. Hahaha. Murid-murid berjubah tel segera bersorak. Wajah mereka memerah kerana teruja. Mereka meraung kuat seolah-olah mereka baru saja membekukan tembikai di bawah matahari, sebagai dorongan kepada Ding Hao. Beraninya awak menyelinap menyerang salah seorang daripada kami. Seorang murid berjubah ungu sangat marah dan berkata dengan lambaian tangannya, "Mari kita semua memberi pelajaran kepada budak ini." Murid-murid berjubah ungu yang lain berkerumun serentak. Serangan curi. Hahaha. Adakah itu cukup untuk membuat Anda marah? Anda pikir Anda boleh mengalahkan kami pengikut halaman timur, tetapi kami tidak boleh menyentuh Anda langsung. Turun. Ding Hao ketawa dan menyambut baik serangan itu. Dia menggunakan ini sebagai peluang untuk menguji berapa banyak kekuatan tempurnya telah berkembang sejak memasuki alam bukaan 1. Dia tidak perlu menggunakan pedangnya pun. Menggunakan langkah angsa hebat dia terbang ke udara dengan anggun dan meluru ke orang ramai seperti serigala ke dalam kawanan biri-biri. Bang! Murid di hadapan menjerit terkejut dan dipukul di dada oleh Ding Hao sebelum dia dapat menjawab. Terjatuh dari tangga. Yang seterusnya. Ayu! Ding Hao menjerit ganas apabila dia mendapat momentum. Bang! Bang! Dua lagi murid menghayunkan tapak tangan mereka ke arah Ding Hao. Tetapi mereka bukan tandingannya. Tangan mereka serta-merta direntak, dan mereka jatuh dari tangga ketika mereka memuntahkan darah. Dua lagi. Datang satu. Kali ini, bukannya Ding Hao menjerit. Murid berjubah hijau di sekeliling semuanya membantu Ding Hao mengira. Termasuk Namong Zeng. Ding Hao baru saja mengalahkan 4 orang dalam masa beberapa saat seperti sekeping kek. Dia mencebik dan mula meningkatkan serangannya. Dia bergerak ke hadapan seperti kilat menggunakan Great Swan Steps. Bang, 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 bang. Beberapa siri perlanggaran timbul. Ding Hao meninggalkan sekumpulan tokoh yang kalah di belakangnya dan menyelinap melalui orang ramai, menjadikannya sukar untuk mengikutinya. Dia terbang melalui murid halaman selatan dan tidak dapat dikalahkan. Dalam sekelip mata, 6 murid yang tinggal semuanya dihantar terbang seperti peragawati, terhempas dengan teruk di kaki tangga. Murid halaman selatan berjubah ungu semuanya sama seperti mati. Mereka semua mendakwa tidak dapat dikalahkan. Tetapi tiada seorang pun daripada mereka berpeluang menentang satu gerakan daripada Ding Hao. Apa yang lebih sukar dipercayai ialah Ding Hao, yang digelar sebagai ahli pedang teratas di halaman timur berjubah hijau, tidak perlu menggunakan pedangnya sama sekali. Dia hanya bergantung pada tangannya, yang bermaksud dia tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya. Hanya tinggal Ding Hao di tangga, angin mengibaskan jubahnya, dan cahaya matahari menumpahkan wajahnya yang kacak, seolah-olah dia adalah patung yang megah. Semua rakan muridnya memandang kepadanya dengan kagum. Keseronokan asal dan kekacauan mereka telah bertukar menjadi keajaiban. Mereka tahu bahwa Ding Hao berkuasa, tetapi mereka jelas tidak tahu betapa hebatnya dia. Pada mulanya, mereka berharap Ding Hao boleh memenangi beberapa pusingan untuk menyelamatkan muka mereka. Mereka tidak menyangka dia akan membajak 10 murid sekaligus, seperti serigala yang memusnahkan kawanan domba. Selepas beberapa saat mendiamkan diri, darah mereka mula mendidih. Mereka menjerit nama Ding Hao dengan kasar. Abang kanan Ding, awak hebat. Abang senior Ding, awak idola saya. Saya sayang awak. Abang senior Ding. Seorang murid perempuan terpesona menjerit. Pengalaman ini membawa semua murid berjubah hijau ke sisi Ding Hao, dan menjadikan mereka penyokong terkuatnya. Mereka melaungkan abang kanan Ding karena nyawa mereka bergantung kepadanya. Sementara itu, murid halaman selatan yang dikalahkan hitam dan biru diejek oleh orang ramai halaman timur. Hei, Namong Zeng, bukankah kamu kata kamu boleh mengalahkan halaman rumah kita sendirian? Kenapa awak tak boleh ambil satu langkah pun dari abang senior Ding?
Hahaha. Saya pernah melihat orang bodoh yang boleh bercakap tetapi tidak boleh berjalan. Alangkah sedihnya. Adakah halaman selatan berjubah ungu rendah ini pikir mereka boleh menjadi nomor satu dengan abang senior Ding? Betul tuh. Beraninya awak datang ke sini untuk mengacau kami sedangkan awak sangat lemah. Lupakan tentang menyertai kejohanan halaman. Kamu hanya akan memalukan pengikut sekte yang mencari ilmu pedang. Semua ejekan yang dilakukan oleh murid halaman selatan sebelum ini dikembalikan 3 kali ganda. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.